بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini dapat semula kita menyambung majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk kita mendekatkan diri kita kepada Nabi SAW, menerusi wasiat-wasiat yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya, iaitu Arba'in An-Nawawiyah, ataupun nama penuhnya, nama lengkap bagi kitab ini adalah Kitabul Arba'in fi Mabanil Islami wa Qawaidil Ahkam, yang memuatkan sekitar iaitu 42 hadis yang merangkumi pelbagai jurusan agama yang sangat penting untuk setiap kita sebagai seorang muslim juga seorang muslimah untuk mempelajarinya, kerana faedahnya sangat besar dalam pembentukan diri kita, sama ada dari jurusan akidah, iaitu tauhid, atau dari jurusan ibadah, atau jurusan akhlak, atau juga jurusan muamalah dan hal-hal yang berkaitan dengannya, yang boleh kita simpulkan iaitu pembentukan yang berkaitan dengan hablum minallah wa hablum minan nas. InsyaAllah pagi ini kita akan memasuki al-hadithu as-sadis. Al-hadithu as-sadis, hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 ini adalah merupakan salah satu hadis yang besar faedahnya, kerana ia melibatkan perkara-perkara, ketentuan-ketentuan ataupun batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berada padanya, iaitu hal yang berkaitan dengan halal, haram dan syubhat, yang berkaitan dengan segala jurusan perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam pelbagai lapangan kehidupan. Tak lari daripada dua perkara tadi, iaitu hablum minallah wa hablum minan nas, iaitu yang berkaitan dengan hak Allah Ta'ala sebagai Rabb yang wajib diibadahi, iaitu tugas seorang muslim untuk menegakkan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya adalah hak yang berkaitan dengan keperluan dan juga hubungan sesama manusia. Dan yang ketiganya berkaitan dengan hubungannya dengan persekitarannya. Baik, seperti biasa kita akan bacakan dulu teks hadisnya atau matan hadisnya. Baik, rujuk kepada hadis yang ke-6. An Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun
la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Daripada Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram itu pun telah jelas juga. Di antara keduanya ada perkara yang syubhat, yakni samar-samar. Kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang hukumnya. Barang siapa yang menghindari perkara-perkara syubhat, maka dia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dia telah menjaga, yakni agama dan kehormatan dirinya. Barang siapa yang jatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka ia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti pengembala yang berada berhampiran dengan pagar larangan, yakni milik orang, maknanya berada di sempadan, dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahawa setiap raja memiliki tanah larangan. Ini apa? Undang-undang, garis panduan. Ingatlah bahawa larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Ketahuilah bahawa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh tubuhnya. Dan jika ia rosak, maka rosak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahawa segumpal daging itu adalah hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ataupun istilah mudahnya muttafaqun alaih. Hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari. Itu hadis nombor 2051. Manakala hadis riwayat Muslim pula iaitu 1599. Baik. Hadis ini sungguh syarat dengan makna. Jelas, terang, memberikan panduan kepada kita sebagai hamba kepada Allah SWT, sebagai seorang Muslim. Ada panduan yang wajib kita ikuti. Jadi hadis ini memberikan satu kaedah ataupun garis panduan yang ditetapkan untuk membimbing kita sebagai seorang Muslim dalam menjalani kehidupan agar mematuhi syariat Allah Ta'ala yang diletakkan oleh Allah Ta'ala, iaitu dalam 3 perkara pokok utama. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan perkara yang halal. Yang kedua adalah berkaitan dengan perkara yang haram. Kedua-dua perkara ini Allah nyatakan dia sangat jelas, diketahui oleh semua manusia. Ibaratnya perkara yang halal, perkara yang haram, boleh kita sebut dalam kaedahnya sebutan ma'lumu minad din bid darurah. Diketahui oleh semua manusia secara mudah. Nanti kita akan jelaskan contoh-contohnya, apakah dia saja yang halal dan apa pula yang haram. Yang ketiga ini adalah perkara yang sulit untuk diketahui, khususnya bagi orang awam, iaitu perkara yang berkaitan dengan syubhat, kerana dia memerlukan ilmu, penelitian, kemudian mengeluarkan kesimpulan-kesimpulan. Dan ketiga-tiga perkara ini Nabi SAW kemudian menyebut tentang perkara yang perlu diberi perhatian, iaitu khususnya berkaitan dengan syubhat. Kerana syubhat ini disebabkan dia adalah perkara yang samar-samar, maka ia boleh menyebabkan seseorang itu terjatuh ke dalamnya.
mudah dia terjatuh. Ya, kerana apa? Kerana ia adalah perkara yang ya, barangkali dipermudahkan oleh seseorang, dia bermudah-mudah, tidak mengambil tahu, tidak mengambil berat, atau ia adalah perkara yang berkaitan dengan ya, penelitian ilmu. Maka dalam bab ini perlu ketelitian, ekstra teliti. Dan nanti akan datang penjelasan. Ini secara ringkas dulu. Dan Nabi SAW memberikan perumpamaan syubhat ini, betapa dia ialah di antara perkara yang banyak berlaku di kebanyakan manusia, terjatuh ke dalamnya. Dan Nabi SAW untuk memberikan kejelasan dan penegasan serta penekanan, diperumpamakan iaitu syubhat itu seperti seorang yang sedang mengembala ternakannya. Ya, kambing lah biasanya yang diternak oleh gembala. Kalau lembu biasanya ditambat dan sebagainya. Di kambing biasanya dihalau, ikut dia ke mana saja pergi. Ya, iaitu yang berada di dekat pagar larangan. Maknanya sempadan tanah dia dengan tanah orang yang dipagari, dibatasi oleh yang disempadani dengan pagar. Jadi di antara sempadan itu adalah syubhat. Nanti kambing tu masuk ke tempat sebelah lagi, di garis sempadan. Itu maknanya mula di pertengahan itu syubhat, tapi lama-lama kambing tu akan masuk ke tanah orang dan makan rumput di tanah orang. Itu makanya jadi, dan syubhat ini sifatnya akan membawa kepada perkara yang haram. Dia tidak akan membawa kepada perkara yang halal. Kemudian setelah itu Nabi SAW menjelaskan 3 perkara ini dikaitkan dengan hati. Ya, hati seseorang. Menunjukkan apa? 3 perkara ini dia sangat berkaitan dengan amalan hati. Hati itulah yang nanti yang akan mendorong pemilik hati itu untuk sama ada ya, melaksanakan perkara yang halal, meninggalkan perkara yang haram, atau terjatuh ke dalam syubhat. Ya, jadi hati sangat penting peranannya kepada seseorang pribadi dalam 3 hal ini. Dan ketiga-tiga hal ini adalah hal yang berkaitan dengan syariat. Baik, itu secara kesimpulan hadis untuk kita dapat ringkasannya. Sekarang kita lihat satu persatu faedah secara umum daripada hadis ini. Baik, yang pertamanya, hadis ini menjelaskan tentang 3 perkara besar berkaitan dengan hukum Allah, yang kita kesemuanya perlu beri perhatian, faham, dan mengambil tindakan. Yang pertamanya adalah perkara yang berkaitan dengan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dalam bahasa lain dia adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah dan dia bersifat wajib dalam jurusan tertentu, dan dalam jurusan tertentu dia bersifat ya sunat ataupun harus. Ya, ini adalah perkara yang halal, perkara yang baik ya untuk dilakukan ya oleh seorang muslim. Kemudian yang kedua, dia perkara yang haram. Perkara yang diharam adalah perkara yang dilarang. Ya, perkara yang mendatangkan mudarat kepada seseorang yang melakukannya. Ya, dan ianya hendaklah dijauhi. Dan perkara yang berkaitan dengan halal, perkara yang berkaitan dengan haram, ini kedua-duanya telah jelas. Sejelas-jelasnya, dinyatakan secara jelas, tidak ada kesamaran. Baik daripada Al-Quran, baik daripada hadis Nabi SAW, dalam apa saja jurusan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah perkara syubhat, dan ia adalah perkara yang kita dituntut untuk menjauhi dan meninggalkannya. Sama seperti perkara yang berkaitan dengan haram. Ya. Biasanya perkara syubhat ni adalah perkara yang sama-sama yang biasanya, walaupun kita tidak memiliki ilmu, tapi jiwa kita akan merasa tidak aman, tidak tenteram untuk melakukannya. Dia Allah bagi insting, dia panggil. Ya. Apatah lagi orang yang ya takwanya tinggi, beriman, bertakwa, makin dia dekat dengan Allah, makin kuat Allah berikan kepada dia, iaitu instingnya, rasa hatinya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan ini pula didukung dengan ilmu, maka bertambah kuat untuk dia mengenali hal yang berkaitan dengan syubhat. Ya, contoh seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang kita baca biografi dia. Dia tak makan buah-buahan yang berada di bumi Damsyik. Sebab apa? Sebab padanya ada syubhat. Ya, jadi dia meninggalkan seluruhnya. Itu dengan ilmu dan
ketakwaannya kepada Allah, dia menjaga dirinya. Dan orang-orang yang menjaga dirinya daripada terjatuh ke dalam syubhat adalah orang yang memiliki sifat wara' yang tinggi, yaitu menjaga diri dia. Ya. Makin tinggi seorang itu bertakwa kepada Allah, maka makin kuat sifatnya dalam menjaga ketiga-tiga perkara ni, ya, termasuk syubhat tadi. Sebab apa makna takwa? Al-wiqayah, menjaga diri. Dia jaga diri dia sebaik mungkin. Ya. Yang halal, ya, dia melakukannya. Ya. Yang haram, dia menjaga diri daripadanya. Yang syubhat, dia berusaha hati-hati, teliti menjauhinya. Baik. Kemudian yang seterusnya faedah daripada hadis ini adalah, ya, persepsi umum bila disebut halal dan haram, dia nampak dalam jurusan makanan saja. Umat Islam ni dalam bab makan teliti dia, halal dan haram. Ya. Bab makan dia nak yang halal, dia tak nak yang haram. Contoh, umat Islam sangat sensitif dengan babi. Ya. Sehingga di zaman sekarang ini kita sulit untuk berlepas diri daripada syubhat daripada babi. Ya, sehingga terpaksa diadakan, ya, satu jabatan untuk, ya, memberikan pengesahan produk halal. Dengan ada makmalnya untuk menguji spesimen produk, khususnya makanan dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ya, dalam segala hal yang digunakan oleh kita, ya, yang paling mendominasi bab makanan. Kerana sekarang teknologi sangat canggih, sehingga perkara-perkara yang halal, yang haram boleh masuk bercampur dalam makanan yang asalnya halal menjadi haram. Ya, terutamanya dari elemen, ya, binatang-binatang yang diharamkan kita makan. Ya, khususnya babi. Sungguh Allah menjadikan babi ini sebagai ujian bagi umat Islam. Daripada awal hidung dia sampai hujung ekornya semua dapat dimanfaatkan. Dalam dua bidang yang sangat besar. Ya, dalam tiga bidang. Ya. Yang pertama dalam industri makanan. Masuk dia. Ya. Sulit nak berlepas diri daripadanya. Contoh dalam makanan. Yeast, apa benda tu yang buka roti. Itu bukan apa? Yang nak roti bagi kita halasak. Ya, dalam apa sajalah. Itu kita boleh tengok dalam buku-buku yang mengkaji tentang, iaitu, ya, apa ni, campur tangan elemen babi di dalam makanan. Paling banyak. Ya. Yang keduanya adalah dalam jurusan perubatan. Banyak. Ya, dalam vaksin dan sebagainya. Yang ketiganya dalam jurusan kosmetik. Ya, dan berbagai bidang lagi banyak. Ya. Sehingga kita lihat, ya, di dalam YouTube, ya, kulit babi itu diproses, kemudian dijadikan sebagai gelatin dalam perubatan. Ni gelatin, betul kan? Dalam perubatan. Jadi sehingga umat Islam, ya, mencari jalan bagaimana untuk menjaga kita ini daripada, ya, mengkonsumsi, ya, produk-produk yang tiga tadi khususnya. Maka diadakanlah, ya, jabatan yang berkaitan dengan memberi logo halal atau haram. Logo haram tak ada, logo halal aja. Tapi bukan bermakna produk yang tidak ada cop halal itu tidak halal. Hukum Allah, ya, bila ada halal, dia halal selama-lamanya, walaupun tidak ada logo halal. Logo halal itu untuk menjaga kita agar selamat, berhati-hati untuk membeli produk. Sebab di zaman sekarang tak sama macam zaman dulu, zaman Nabi SAW. Ya, perkembangan teknologi tak seperti kita. Ya, berkembang. Dulu tidak ada, ya, genetic engineering, tidak ada. Daging babi itu diproses dan kemudiannya dicampur sebagai elemen makanan dan seumpamanya. Jadi zaman berubah. Sebab itu dalam kaedah bab yang berkaitan makan minum ni, dia sentiasa mengikuti perkembangan teknologi dalam muamalah umpamanya. Ya, sebab itu Nabi SAW sebut dalam urusan muamalah makan minum ni, dia ikut perkembangan. Ya, baik. Sebab itu kaedah menyebutkan al-aslu fil uqud wal muamalah as-sihah hatta yakuma dalilun al-butlani wat tahrim. Asal hukum tentang urusan akad dan muamalah itu sah. Boleh dikerjakan sehingga datang dalil yang membatalkan dan mengharamkannya. Baik. Jadi halal dan haram, kena ingat, dia bukan dalam urusan apa?
Makan minumnya tak, dia lebih luas, seluruh cakupan. Ya, dia masuk dalam urusan agama keseluruhannya. Ya, contoh, ya, urusan yang berkaitan dengan ya tauhid. Ada tak unsur halal dan haram situ? Ada. Ya. Allah mengharamkan kepada kita untuk dia berbuat syirik, haram hukum dia. Itu keharaman paling besar nombor satu. Ya, haram yang paling besar adalah larangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, larangan mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam agama. Yang ini mereka-reka cipta dalam agama, iaitu yang telah kita pelajari pada hadis yang kelima. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Dalam istilah mudah dipahami, iaitu Nabi SAW sebut bid'ah. Haram. Kerana agama ya, yang berhak untuk membuat sesuatu syariat hanyalah Allah Ta'ala. Mutlak. Kerana Allah Ta'ala pemilik agama. Ya, sebab itu para ulama nak jaga ni, jangan melakukan perkara yang bukan hak kita. Ya, mendatangkan pelbagai hadis-hadis, ayat Quran, kemudian dihimpunkan dalam pelbagai kitab. Ya, dijelaskan secara terperinci. Bukan itu saja, daripada ayat Quran dan hadis dikeluarkan kaedah. Kaedah-kaedah dalam fiqh. Ya, iaitu seperti apa? Al-aslu fil ibadah at-tauqif wal ittiba'. Nak sebut, jangan masuk dalam bidang ni. Kamu tak boleh, tak dibenarkan untuk campur tangan. Walaupun sekecil-kecil perkara menggezetkan sesuatu yang bukan daripada agama. Haram hukum dia. Mendapat keburukan Allah Ta'ala. Nanti dihumbankan ke dalam neraka di negeri akhirat. Asal ibadah tu adalah at-tauqif. Menunggu perintah. Ya, berhenti. Tauqifi. Iaitu daripada Allah dan Rasulnya. Dan ikut. Jangan pandai-pandai buat. Ikut saja apa yang telah sedia ada. Dan perkara dalam jurusan agama ni terang dan jelas. Yang halal, yang haram jelas. Ikut saja. Ya. Kemudian para ulama datangkan lagi kaedah. Al-aslu fil ibadah al-butlan. Hatta yakuma dalilun alal amr. Asal hukum tentang urusan ibadah itu batal, tak boleh dibuat. Sehinggalah datang dalil-dalil yang menyuruh. Itu kaedah penting. Ya. Adapun selain daripada ini, seperti urusan adat. Adat kebiasaan. Ya, walaupun ada kaedah mengatakan al-adatu muhakkamah. Adat boleh jadi hukum. Tapi hukum tu kena ditimbang dulu dengan syariat. Bukan pakai pukal begitu. Oh, semua adat tu boleh buat. Tak. Ya. Kena tengok. Ada adat yang bercanggah, tak dibenarkan. Ya, seperti adat apa? Adat orang Melayu. Biar mati anak, jangan mati adat. Itu tak boleh terima. Ya, bercanggah dengan syariat. Ya. Tapi ada kaedah umum tentang adat itu adalah al-aslu fil ibad, al-aslu fil adat al-afu. Asal hukum tentang urusan adat itu harus saja. Harus. Ya, umum. Tapi perincian kena timbang nanti dengan syariat. Jadi perkara yang haram jelas. Ya, contoh keharaman yang paling utama dalam bab akidah iaitu tidak boleh melakukan syirik kepada Allah. Dan apa saja yang membawa kepadanya. Tutup semua pintu dia. Ya, begitu juga dilarang berbuat bid'ah. Apa saja yang membawa kepada bid'ah, tutup pintu dia, haram semuanya. Ya. Mengikuti hawa nafsu, haram hukum dia. Ya. Mengikuti golongan-golongan yang sesat, yang menyeleweng, yang menyimpang. Pelaku-pelaku bid'ah, haram hukum dia. Ya. Itu contoh dalam jurusan agama. Ya. Begitu juga dalam jurusan yang pelbagai, kita ambil contoh. Ya, dalam jurusan nikah kahwin. Dalam jurusan ibadah umpamanya. Ya, ibadah boleh jadi ada masa dia dalamnya terkandung perkara yang berkaitan dengan halal dan haram. Apa contoh? Solat. Solat, ya, dia berlaku pada dia halal dan haram. Bila seorang itu solat, akan ada perkara yang diharamkan padanya untuk dilakukan. Dan ada perkara yang akan menjadi halal baginya ketika dia setelah solat. Apa dia? Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Imam Tirmizi letak hadis pertama pada bab taharah. Miftahus salah at-tuhur. Wa tahrimuha at-takbir. Wa tahliluha at-taslim. Nampak tu? Ya. Pembuka pada solat itu adalah taharah. Bersuci. Ya, sebab solat nak masuk padanya adalah mesti bersuci, berwuduk dulu atau bertayamum. Yang mengharamkannya adalah takbir. Bila dah takbir, perkara yang halal jadi haram. Apa dia contoh? Tak boleh bercakap. Betul kan? Tak boleh bercakap.
Tengah-tengah solat, ya, Rufaidah, tolong ambil teh, tolong ambil air segelas, tak boleh. Ya, kemudian yang menghalalkan dia apa? Wa tahliluha at-taslim. Bagi salam, boleh lah. Buat perkara yang diharamkan tadi dalam solat, yang dilarang. Masya-Allah. Ya, begitu contoh budak. Jadi, kemudian ya, dalam jurusan nikah kahwin umpamanya, ya, nikah. Ya. Nikah itu adalah halal. Ya. Perkahwinan dia adalah halal. Yang menghalalkan apa? Yaitu perhubungan seorang lelaki dan wanita. Ya. Dan pernikahan juga di dalamnya boleh berlaku keharaman. Apa contoh? Seorang lelaki yang telah berkahwin dengan isterinya tak boleh untuk menggauli isterinya ketika isterinya haid. Haram tak hukum dia? Betul kan? Tu. Jadi ada benda nanti kaedah dia yang haram, yang halal boleh jadi haram. Tapi yang haram tak akan jadi halal. Tu kaedah nanti akan datang. Contoh-contoh. Ya. Dalam bab nikah ada halal ada haram. Haram bila? Bila seseorang tidak berkahwin, kemudian dia melakukan perhubungan lelaki dan wanita. Tu haram. Ya. Jelas tak? Jelas. Semua orang mengetahui. Kalau tanya siapa pun, jahil macam mana pun, ya, apa hukumnya jika seorang belum berkahwin, dia melakukan perhubungan jenis? Boleh tak? Tak boleh. Ya, walaupun dia melakukannya, dia tahu hukumnya adalah haram. Ya. Itu contoh. Contoh dalam makan minum tadi. Tanyalah siapa pun, orang awam, orang jahil, tanya dia. Ya, dia sebagai seorang muslim. Arak tu halal ke haram? Dia pasti kata arak tu haram walaupun dia minum. Itu kita sebut tadi kaedah. Ya, maklumu minaddin bid darurah. Tanyalah siapa pun, orang yang tak sekolah, tak belajar, dia tahu perkara yang telah jelas. Ya. Sebab dah diterima kaedah umum. Tahu sangat. Ya, walaupun tak perlu dalil. Ya, sebut saja sebab dah diketahui secara umum dalam kalangan manusia. Ya. Baik, itu contoh. Dalam bab jual beli. Ya, jual beli. Ya. Ada jual beli yang dihalalkan. Jual beli pun sendiri prinsip umumnya dia halal. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi dalam bab jual beli ini ada peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jual beli ini sebab dia adalah perkara yang urusan keperluan setiap hari kita automatik kita akan laluinya. Berjual beli, betul kan? Beli keperluan rumah, beli keperluan peribadi. Ditambah zaman sekarang ni semuanya ya yang mendominasi kita adalah jual beli. Ya, dulu jual belinya hanya siang, sekarang 24 hours. Macam-macam bentuk transaksi jual beli dan macam-macam benda yang dijual. Ya. Jadi di dalam bab ini adalah bab yang perlu diberikan perhatian. Perlu berhati-hati dalam bab jual beli. Ya, dan perkara yang mengkhawatirkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, jual beli ini yang berkaitan dengan keharaman. Apa kata Nabi SAW? Liya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhazal mala amin halalin am min haramin. Sungguh akan datang kepada manusia satu masa, satu zaman, iaitu seseorang tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan harta. Dari jalan halalkah atau haramkah? Tu. Ya, ni meraih sesuatu dalam perkara yang ini hal yang berkaitan dengan apa ni? Iaitu ya sama ada dia menggunakan benda tu atau dia mendapatkannya. Ya, ini melibatkan jual beli, melibatkan pekerjaan, melibatkan rezeki dan sebagainya. Dan betapa banyak di zaman kita ini profession yang dilarang oleh Allah, itulah yang dia sungguh-sungguh masuk kepadanya. Ya, daripada situlah dia dapat sumber yang haram. Dan kebanyakannya sedar itu adalah haram, tapi mereka melanggarinya. Ya. Jadi Nabi SAW mengingatkan akan datang satu zaman di mana orang tak peduli lagi daripada makna, ya, sumber yang dia dapat, ya, makanannya, minumannya atau pendapatannya, ya, daripada sumber yang haram. Ya, dia tahu benda itu haram, tapi dia masuk ke dalamnya. Apa contohnya? Ya, contoh, ya, dari sudut makanan atau minuman, arak. Arak sekarang berleluasa, betul kan? Dijual di tempat yang terbuka. Ya, barangkali kita payah nak nampak orang Islam minum arak di depan mata, tapi di mana mereka minum arak tu?
di pub, di kelab-kelab malam. Ya, bersepah. Luar biasa. Ya, macam minum sky juice saja. Ya, contoh. Dan Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam. Ya, wal ansabu wal azlamu rijsun. Ya, rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, Allah suruh pada orang beriman. Sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan atau penyembahan berhala, mengundi nasib, ya, dengan anak panah, semuanya adalah kotor, keji, haram. Sebab apa? Dia daripada perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu beroleh keberuntungan. Jadi Allah sebut beberapa perkara yang diharamkan, yang merupakan dosa-dosa besar, yaitu arak. Walaupun tak minum arak, jual arak. Ya, dia bekerja di, apatah lagi bekerja di kilang arak. Bekerja di kilang arak. Ya, ada surau lagi di kilang arak tu. Ni haram, pendapatan haram, tempat yang haram, wajib berhenti. Ada. Ni kisah dulu. Ingat tadi. Ya, panggil berceramah, ada seorang ustaz ceramah. Ustaz tu sendiri yang pergi. Dan pekerja Islam ada di situ. Ya. Diharamkan. Mana-mana premis yang kita bekerja ada di situ ada jual arak, maka dilarang kita bekerja. Sebab apa? Kita terlibat sama. Ya, jangan ingat kita tak minum, ya, kita tak beli, ya, tapi kita tolong jual, ya, tak apa, haram hukumnya. Ya. Macam contoh di kedai-kedai seperti ada kedai seperti 7-Eleven, ada jual arak di dalam peti aisnya, kita dilarang bekerja di situ. Ya, apatah lagi tiba-tiba yang datang beli itu seorang muslim. Dapat haram. Rezeki Allah, bumi Allah luas. Cari rezeki yang halal. Ya. Judi. Ya. Dia jadi tokek judi pula. Ya. Tokek judi. Orang Islam ada saham dalam syarikat judi lagi. Contoh. Ya. Pemujaan berhala. Ni berhala, payahlah kita jumpa orang Islam yang tunduk pada berhala. Ya. Ataupun beramal nasib. Beramal nasib banyak. Ya. Nah, di sini Quran sebut dengan anak panah. Dulu, zaman Arab Jahiliyah. Zaman kita nasib macam-macam. Apa ramal nasib macam-macam. Tengok tapak tangan. Tanya tarikh lahir. Tengok hidung kena tek lalat kat mana. Kemudian dia pun buat kesimpulan. Ini syirkun akbar. Sebab dia mengambil hak Allah dalam hal ghaib. Ghaibiyah. Itu belajar dalam bab akidah. Ya. Tu Allah perintahkan supaya jauh. Ni bagi contoh. Ya, arak. Yang kedua, contohnya riba. Berleluasa yang amat sangat di zaman sekarang. Ya, riba. Ya. Allah laknat orang yang terlibat dengan riba dan orang yang memakan riba, yang mengenakan riba pada orang. Di mana Nabi SAW sebut, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa, kata Nabi SAW. Ya. Rasulullah SAW melaknat. Ni Nabi SAW melaknat ni. Ya, pemakan riba. Ya, hasil riba. Pinjam 10,000, bayar 15,000. Tu. Ada tambahan 5,000. Ya. Pemakan riba, pemberi riba. Ya, yang ni nasabah yang meminjam. Tu. Penulis riba. Penulis, dia yang tulis. Macam orang kerja di bank riba. Ramai tak orang Islam kerja di bank riba? Ramai tak salesman jual kereta, propose pada pelanggan dia supaya buat pinjaman riba, sebab dia dapat komisen daripada bank. Nampak tak? Tu. Dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Ya, kata Nabi SAW, semuanya itu adalah sama dalam dosa, sebab haram. Jadi jaga diri kita. Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam hadis tentang menjaga diri daripada perkara yang haram. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Ya. Jauhi, tinggalkan, ya, dari perkara-perkara yang haram, kamu akan menjadi hamba Allah, ahli ibadah yang sejati. Sebab meninggalkan perkara haram,
walaupun dia sedikit, tapi dia sulit. Melakukan ketaatan walaupun dia banyak, lebih dimudahkan. Dia faham? Ibadah mudah, dia terang, jelas. Ya, tapi nak buat benda yang haram ni, walaupun dia sedikit, tapi mudah orang jatuh ke dalamnya. Ya. Dan hadis Nabi SAW ni menjelaskan tentang umat di zaman sekarang. Di antara hadis, tanda-tanda kiamat yang berlaku terus. Dah berlaku, berjalan dia sekarang. Betul kan? Makin lama makin barah, makin lama makin barah. Makin manusia tak peduli daripada rezeki mana dia dapat. Sebab apa? Sebab Nabi SAW dah bagi tahu keadaan umat akhir zaman ni. Hubbud dunya wa karihatul maut. Al-wahan. Tu. Cinta dunia. Jadi dia tak peduli. Ya, apatah sekarang zaman manusia diajar budaya hedonism. Budaya materialistik. Cuba tengok anak-anak yang dihantar ke sekolah. Apa target mak ayah dia? Supaya nanti jadi orang hebat. Orang berjaya dan bergaya. Kaya dan bergaya. Ya, ambil jurusan-jurusan nanti yang akan senang hidup kamu nanti. Ya, ambil jurusan-jurusan ni. Jurusan ni jangan ambil. Jurusan agama tak gelap masa depan. Tapi dah terbalik, jurusan agama sekarang cerah masa depan. Ya, dijadikan sebagai jalan untuk meraih kekayaan. Sehingga kadang-kadang ada persepsi umum sudah berlaku di kalangan masyarakat. Ya, di zaman gawat-gawat ni, sebelum tu kita telefon, ustaz bolehlah, ustaz ceramah banyak income. Ya, satu hari 3-4 kali, kalau 100 dah 500 satu hari. Ya, kalau 20 hari tak 10,000 ustaz. Tu orang sekarang boleh cakap begitu pada ustaz. Menunjukkan dah persepsi umum, maklumun minadin bidarurah. Persepsi umum, ustaz kaya-kaya. Sebab apa? Sekali pergi kuliah, at least, kalau di bandar-bandar, 100 to 150. That's the minimum. Tu yang pulun siang malam, lepas subuh, lepas duha, lepas zuhur, ya, dan sebagainya. Ini kita sendirilah yang menentukan, menapis. Adakah kita buat itu kerana Allah, atau kerana untuk menebalkan poket kita dengan agama. Ya, Masya Allah. Ini ujian bagi orang agama. Hendaklah dia meletak hadis Nabi SAW, yang patut dia khawatir, iaitu nanti pertama kali orang yang akan dihumbankan ke dalam neraka dalam keadaan wajahnya terseret adalah ahli agama. Yang menggunakan agamanya untuk, ya, bukan kerana Allah, tapi untuk meraih, ya, keduniaan. Dia berbuat itu riak. Dan di samping sebab-sebab yang lain. Waliyazubillah. Ya, nanti dulu. Ya. Jadi dalam urusan pekerjaan, umpamanya, ya, dalam urusan pekerjaan, ya, profession yang halal banyak, yang haram pun banyak. Tapi jangan ingat yang halal tak boleh bertukar jadi haram. Ni kaedah kena jaga. Yang haram, dia tak akan jadi halal. Tapi yang halal, dia boleh jadi haram. Boleh faham? Contoh kita bekerja. Betul kan? Kita bekerja, kerjanya halal. Contoh kerja di pejabat, jadi kerani ke, ya, jadi engineer ke, jadi trainer ke, jadi apalah, jadi doktor ke, ya, jadi jururawat ke, jadi accountant ke. Kerjanya halal. Macam mana boleh jadi haram? Kerjanya halal tapi boleh jadi haram. Ya. Apa contoh? Contoh dia waktu bekerja dia tidur. Waktu bekerja tu dia tak bekerja. Patut dia bekerja. Ya. Maka boleh jadi haram di situ perbuatannya. Betul kan? Tu. Ya. Bekerja tapi tak amanah. Ya. Bekerja. Tapi, ya, mengambil kesempatan di atas pekerjaannya. Macam-macam lah. Ya, kerjanya halal. Ataupun dia masuk kerja dengan penipuan. Memalsukan sijil. Tu. Pekerjaan tu halal kan? Tapi jadi haram sebab apa? Penipuan dia tadi. Dia pergi scan ijazah orang lain, dia tukar nama, dia pergi apply. Letak pengalaman sekian-sekian. Dapat dia. Ya, qadar Allah dapat kat dia. Ya, tapi dia sendiri mengetahui bahawa dia telah masuk dengan penipuan. Haram jadi. Banyak sebab di situ. Ya, banyak dosa dia. Satu, menipu. Yang kedua, dia mengambil hak orang lain. Yang ketiga, dia bukan orang yang layak. Dan bagai-bagai lagi. Banyak berlaku ni zaman sekarang, Masya Allah. Ya. Dan dalam pekerjaan ni yang haram ni banyak. Ya, yang dilarang. Contoh, apa pekerjaan yang haram? Tadi terlibat dengan riba, haram ni. Ya. Accountant kerjanya halal. Tapi bila terlibat dengan riba, haram. Dan yang uniknya sekarang, perkara-perkara yang haram ni diperindahkan. Nampak seolah-olah dia
Tak haram. Contoh riba. Tak sebut riba. Dia sebut interest. Interest rate. Oh, indah bahasa tu. Kalau bahasa Melayu, bunga. Oh, cantik bunga, betul kan? Tapi dia haram. Tukar nama macam mana pun, hakikat dia sama. Benda-benda yang haram di zaman sekarang ni, orang tukar jadi nama dia indah. Yang cantik. Tu. Sekarang kalau seseorang ditangkap, ya, lelaki dan perempuan yang belum kahwin, ditangkap. Dia tak sebut ditangkap. Kemudian jatuh hukum berzina. Dan surat khabar tak sebut berzina. Dia sebut apa? Berkhaluat. Ataupun apa? Kalau bahasa Indonesia berselingkuh. Itu bahasa-bahasa cantik dia. Quran guna termnya adalah zina. Dia tukar jadi bahasa perhubungan yang tidak sah. Itu. Ya, tak nampak yang tu ekstrim dosanya. Haram tu nampak, tak nampak. Dia pergi tukar. Dia camouflage macam tu. Ini orang pandai zaman sekarang. Ya, tak guna istilah. Padahal guna istilah Quran. Zina aku tu kan nampak haram sekali. Aib, malu, betul kan? Tak, dia tak kata berzina, ditangkap. Ya, kerana melakukan persetubuhan haram. Siapa suruh guna perkataan tu? Guna perkataan syar'i. Ya, jadi, ya, pekerjaan yang haram. Contoh, mencemar maruah diri. Haram. Apa dia contoh? Pelacuran. Melacur diri. Ya, menjadi model. Modeling tu, jadi model. Jalan, catwalk dan sebagainya. Pakai pula baju macam-macam jenis. Ya. Atas nama busana muslimah. Belit sana, belit sini berjalan depan lelaki perempuan tengok. Ya, kalau kamu jalan depan perempuan saja tak apalah. Ni semua lelaki perempuan. Sampai kepala yang tengok tu sama parah dengan tapak kasut dia. Betul kan? Jalan atas stage dia tu. Ni kerjanya haram. Ya. Haram kerjaan seperti itu. Ya. Menjadi penari, penyanyi, pelakon. Itu pekerjaan yang haram. Sebab apa? Bercampur bau lelaki perempuan. Kemudian penipuan banyak berlaku dalam tu. Ya. Apatah lagi berlakon filem-filem yang kesyirikan. Dia pula mengaku dia jadi syaitan dan sebagainya. Ni semuanya, Masya Allah, di zaman sekarang. Ya. Tapi sayang, ya, perkara ini tak ditegaskan. Patut kena selamatkan mereka itu. Ya, ini peranan ahli agama. Kamu akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Ya. Jangan keluar fatwa yang mendukung mereka itu. Haram contohnya. Ya, pertandingan seperti Maharaja Lawak. Itu kan haram profesionnya. Nabi SAW larang kita. Ya, mereka cipta berdusta dalam berkata-kata. Kemudian dilarang untuk ketawa terbahak-bahak. Lau ta'lamun ma'a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathiran. Nabi SAW sebut. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu tentu menangis. Banyak, sedikit ketawa. Ni tak dipromosi agar orang ketawa, lalai, lara. Akhirnya lupa kepada Allah, melakukan maksiat. Bercampur bau lelaki. Lepas tu apa dia? Ambil ektasi. Kemudian berlaku berzinaan, minum arak, parti mabuk-mabukan. Ni. Haram tak? Haram. Ya. Contoh lain apa? Banyaklah. Ya. Scammer. Ni scammer ni. Ya. Nanti di negeri akhirat dihumbankan dalam api neraka. Ya. Walaupun dia contoh, dia nak menyesali, contohnya dia apa? Hasil duit curi dia tu dia pergi sedekah pada orang. Buat masjid berbagai-bagai. Haram, tak akan diterima oleh Allah sedekahnya. Ya, Nabi SAW menyebut, ya, sesiapa yang bersedekah, ya, daripada hasil yang haram, Allah Ta'ala sekali-kali tak akan terima. Ya, sebab itulah ini bab yang sangat besar. Halal dan haram perkara yang sangat besar. Ya. Itu riba. Ya. Kemudian yang lain adalah rasuah. Rasuah. Ya. Rasuah berleluasa di zaman sekarang. Seolah-olah macam tak boleh nak disekat, tak boleh nak dihalang. Betul kan? Rasuah daripada peringkat atasan sampai peringkat bawahan. Ya. Sebab apa? Dua-duanya ada ibarat cermin. Ya. Pemimpin rasuah, rakyat juga rasuah. Ditangkap, tengok-tengok, alah jawatan kerani je pakai kereta BMW, tak padan dengan dia. Mana dapat duit? Rasuah. Ya. Sehingga dunia terpaksa fikir macam mana ni nak cegah rasuah. Orang kafir ni dia fikir. Padahal Islam dah ada dah sistem dia. Dia pun buatlah satu sistem ISO 3701. Anti-Bribery Management System. ABMS. Orang kita ni pun satu bab. Islam dah ajar, tak nak buat. Pergi pakai sistem orang kafir. Dan sistem orang kafir tu cuma based on the integrity.
Not deep rooted in their heart. Just based on universal principle. Ya, promote lah kesana kemari. Tak masuk langsung elemen Islam dalam tu. Kenapa orang melakukan maksiat, melakukan dosa, terjebak dalam perkara haram? Sebab iman. Tu nanti datang kaitan dengan hati. Buatlah sistem canggih macam mana pun, orang yang cerdas ni, orang yang jahat ni, ada jalan lain dia. Betul kan? Ada loopholes untuk dia. Dia tahu macam mana nak override the system. Jadi sedih kadang-kadang umat Islam ni, dia terlibat dalam perkara ni. Bangga dia, promote sana, promote sini, ajar organisasi. Dia buat sistem ni. Ya, anti-bribery management system. Tapi tak dikaitkan dengan takwa kepada Allah. Sebab tu, wajar, wajib, ya, untuk mengelakkan semua ni, khususnya yang berkaitan dengan rasuah ini. Mesti tanamkan sikap, iaitu ada sifat takut pada Allah. Ya, kena kuasakan, kena inculcate this value dalam organisasi. Kena wujudkan fear management system. Fear management system ni apa? Takut pada Allah. Bukan takut pada sistem. Sistem boleh ditipu. Canggih macam mana pun orang boleh tipu. Tengok bank tu. Ya, sistem dia. Ada je intruders. Ada je hackers. Buat lapisan macam mana pun. Dia cekap dia. Dia fikir macam mana cara nak override. Tu. Ya. Ada akal dia macam mana nak manipulate data. Ya. Masya Allah. Allah sebut. Ya, rasuah ni sungguh satu bencana yang sangat besar. Ya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Rasuah ni bukan dalam bentuk wang ringgit je, tak. Ya, dalam bentuk sebagai tukar ganti. Kau bagi aku award this project, aku bagi tanah 10 hektar. Aku bagi saham pada kau 20%. Aku bagi wanita pada kau. Bagi rumah, bagi kereta. Atau tukar tayar kereta 4 biji. Macam-macam rasuah, betul kan? Ni. Ya. Tak terhitung banyaknya. Yang semuanya kembali kepada apa? Hubbud dunia. Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah. Ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, yakni memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana nak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Jadi tak ada cara lain untuk membenteras rasuah melainkan menanamkan akidah, menanamkan sifat takut pada Allah. Ya, sistem tu satu bab, ya, sebagai precaution measure, tapi sistem manusia boleh override. Ya, orang yang terlibat dengan keharaman ni, dia ada satu keistimewaan, dia cerdas, dia pintar untuk mencari jalan lain bagi dia dapat melaksanakannya. Tu tengok scammer, luar biasa tak cerdasnya? Luar biasa. Ya. Orang yang terlibat dengan rasuah, luar biasa. Ya, betapa hinanya penerima rasuah ni. Ya, sebagaimana pernah dimaklumkan, sampai mengambil wang tu, ya, di dalam tong sampah. Ya. Nak masuk dalam bank, direct online transfer, tahu. Jadi dia siapkan duit tu dalam bentuk cash. Ya, lalu diletak dalam satu tempat dalam tong sampah. Kamu ambil duit ni sekian tempat di tong sampah. Pergi dia, betapa hinanya. Ya, tapi manusia bila dah kena penyakit ni, dia hilang sifat malu. Ya, tebal muka, ambil duit dalam tong sampah ni. Masya Allah. Ya. Jadi carilah rezeki yang halal. Tinggalkan rasuah. Ya. Dan rasuah ni kadang-kadang macam-macam bentuk dia. Ya, orang-orang yang terlibat dalam membenterah rasuah ni, kalau ditulis buku barangkali berjilid-jilid. Bagaimana strategi, teknik yang digunakan oleh para perasuah dan menerima rasuah. Masya Allah. Contoh dia pakat dengan dokumen. Projeknya katakan 10 juta, kau tulis itu 100 juta. Tu. Ya. Nanti 90 juta tu kita faraid bersama. Masya Allah. Jadi bencana rasuah ni sangat besar. Impaknya kepada apa? Boleh menggadaikan negara. Ya, boleh membinasakan negara, boleh menghancurkan negara. Ya, Masya Allah, banyak sekali kebinasaannya. Maka, ya, ini adalah antara isu yang sangat besar yang berkaitan dengan yang dihadapi oleh mana-mana negara, khusus di negara-negara umat Islam. Hairan bin ajaib. Sepatutnya negara umat Islam lah yang paling minima rasuah. Nak kata kosong tak boleh lah.
Ya, sebab maksiat itu ada di mana-mana. Cuma mesti berada pada kadar yang rendah. Tapi yang hairannya, di negara-negara orang kafir itu pula, ya di beberapa negara, kadar rasuahnya paling rendah di dunia. Hairan bin ajaib. Ya, tapi nak hairan macam mana? Sebab ini melibatkan ujian. Tapi sepatutnya umat Islam adalah umat contoh, umat teladan. Ya, dan Nabi SAW ajar kita komplit macam mana supaya bersikap zuhud di dunia. Jaga diri jangan jatuh di perkara yang haram, kerana balasan nanti dibakar dalam api neraka. Seolah-olah dia kebal, tak lut. Sebab apa? Sebab kena penyakit tadi, hubud dunia. Sebab tu hubud dunia ni membinasakan seseorang. Sebab tu Nabi SAW sebagai precautionnya, preventifnya ajar supaya kita qanaah. Ya, teliti, berhati-hati dalam hal yang berkaitan dengan halal dan haram. Sebab itu Nabi SAW menunjukkan contoh dalam ketelitian halal dan haram ini. Cuba lihat. Ya, Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Ya, pernah Nabi SAW dalam perjalanan ya dapat kurma. Ya, kurma. Lalu kata Nabi SAW, "Laula an takuna min sadaqatin la akaltuha." Andai kata aku tidak khawatir kurma ini daripada harta sedekah, dan saya aku makan. Nampak? Hazarnya Nabi SAW. Teliti. Sebab Nabi SAW ya, hanya boleh menerima hadiah, tak boleh menerima sedekah. Jadi Nabi SAW teliti, kena tanya dulu, ni sedekah ke ya atau hadiah. Kalau sedekah tak boleh, haram bagi para rasul dan keturunannya. Begitu juga dalam hadis lain Nabi SAW sebut, ketika aku pulang ke rumah, aku dapati sebutir kurma jatuh di atas tempat tidurku. Padahal kurma tu dalam rumah Nabi SAW dah. Ya, barangkali isteri dia letak di mana-mana, tiba-tiba jatuh. Kemudian kurma itu kau ambil untuk kau makan. Ya. Ya. Summa akhsha an takuna sadaqah fa alqiha. Namun aku khawatir kurma itu adalah kurma sedekah, ini zakat, maka aku pun membuangnya. Teliti tak? Teliti. Ya. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain atau kisah yang lain, yaitu Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an. Ya, dia mengambil sebiji kurma daripada harta zakat, lalu nak masukkan dalam mulutnya. Rasulullah SAW berkata, ya, keluarkannya dan buang. Nabi suruh keluar, buang. Sebab apa? Lalu Nabi SAW sebut, "Ama sya'arta anna la na'kulu as-sadaqah." Tidak engkau tahu bahawa kita tidak boleh menerima harta zakat? Tu, sedekah tak boleh. Ya. Sebab itulah Nabi SAW mengajar kita dalam hal khusus berkaitan dengan halal dan haram dalam bab makanan, dalam bab pendapatan dan sebagainya. Nabi ajar kita doa. Apa doanya? Khususnya di zaman sekarang. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal. Ya. Dan jauhkanlah aku dari yang haram. Dan cukupkanlah aku dengan kurniamu dari bergantung kepada selainmu. Nampak tu? Ya, dan Nabi SAW menyebutkan, wal qalilu minal halali yubaraku fihi. Wal haramul kathiru yadhhabu wa yamhaquhu Allah Ta'ala. Sedikit daripada yang halal itu lebih baik, daripada, lebih membawa berkah di dalamnya. Sedangkan yang haram yang jumlahnya banyak cepat hilang dan Allah akan menghancurkannya. Jadi kesannya kalau yang halal, hidup akan penuh keberkatan. Jiwa merasa tercukupkan. Tak gelisah dengan apa yang tiada, bersyukur dengan apa yang ada. Itu tanda keberkahan rezeki. Tapi sebaliknya, kalau terlibat dengan yang haram, tak pernah merasa terpuaskan, tak pernah merasa tercukupkan. Lagi nak cari, lagi nak cari, lagi nak cari. Padahal, tak pernah terpuaskan. Ya. Kemudian Allah datangkan pula pelbagai musibah. Ya, Allah tarik nikmat itu, Allah tarik nikmat ini, jiwa tak tenang. Nak makan itu tak boleh, nak minum ini tak boleh. Nak berjalan ke sana tak boleh, nak berjalan ke sini tak boleh. Tidakkah kamu mau berfikir, wahai manusia-manusia yang terlibat dalam perkara yang Allah haramkan? Hidup tak tenang sebab apa? Takut. Diintai-intai, diikuti oleh special brand nak tangkap daripada Bukit Aman. Betul kan? Tapi orang tua-tua bila orang tua-tua cerdas dalam bab ni. Pelaku-pelaku maksiat ni, pelaku haram ni, apa dia? Sepandai-pandai tupai melompat, hai jatuh ke tanah juga. Tupai tu duduk di atas dia, lompat sana, lompat sini. Tapi dia akan turun juga, jatuh juga. Dan sambil-sambil lompat tu dia akan terjatuh.
ataupun dia sendiri turun ke tanah. Ketika itu ditangkap. Ya, oleh pemangsa yang menunggu di bawah. Ya, nak lari ke mana? Akhirnya akan tertangkap. Walaupun di dunia kamu boleh lepas daripada tangkapan, tapi kamu tak akan lepas daripada tangkapan Allah di negeri akhirat. Ya, kamu akan dihumban ke dalam neraka yang panas menyala-nyala. Jadi, dalam bab rezeki, khusus di zaman sekarang, kena berhati-hati dan ekstra teliti. Ya. Jadi, banyak penjelasan dalam bab ini, maka hendaklah kita berhati-hati. Sebab itu, orang-orang yang profesionnya khusus, contoh, buat jual beli. Jual beli itu halal. Tapi di situ banyaknya potensi untuk masuk dua jurusan, haram dan syubhat. Contoh, dia jual buah-buahan, halal. Dia jual buah-buahan, halal. Tapi jadi haram bagaimana? Ya, dia campur yang buruk dan yang baru. Dia gaulkan sekali dengan harga yang baru. Atau dia menipu deskripsi, information tentang maklumat tentang produk tu. Apatah lagi sekarang zaman online. Ya, terdedah besar kepada penipuan. Tunjuk buah bukan main, masak ranum, sedap nampak. Tapi yang sampai adalah buah yang masak tak cukup tu. Contoh. Betul kan? Ini cukup banyak berlaku. Ya, dan yang lebih parah, kita order ya sampai sekarang tak dapat. Tu scammer dalam bab jual beli. Bayar. Ya, bayar. Penipuan dalam jurusan agama. Iklan minta derma. Ya. Madrasah terbengkalai projeknya. Ustaz cabut lari. Ya, iklan. Iklan. Ya, sakit jantung dekat hospital, perlu rawatan 100,000. Pembohongan saja semuanya. Dapat duit kat dia 100,000. Ya, tapi apa akan kamu dapat faedah daripadanya? Sakit jantung betul. Nanti kamu sakit jantung betul. Ya, Masya Allah. Jadi inilah dia, banyak sekali bidang-bidangnya di zaman sekarang, maka hendaklah kita teliti. Sebab hadis ni sangat besar faedahnya. Untuk memperingatkan kita jangan sekali-kali melakukan hal yang haram. Ya, dari jurusan hal yang berkaitan dengan hak Allah dan jurusan yang berkaitan dengan hak sesama manusia. Dan juga hak yang berkaitan dengan pribadi. Ini kalau dihuraikan terlalu banyak, luas cakupannya, cukuplah kita berikan contoh-contoh seperti itu. Ya. Jadi hendaklah kita memfokuskan diri kita, menjaga diri kita daripada terlibat dalam perkara yang haram, dan hendaklah kita terlibat dalam perkara yang dihalalkan oleh Allah. Ya, dan halal ini ada juga batasannya dalam bidang-bidangnya. Ya. Ada batasan, bukan halal tu kamu boleh melakukannya sewenang, tak. Ada benda halal tadi kita kata boleh jadi haram. Betul kan? Contoh makanan halal. Kita berlebihan, melampaui dalamnya, akhirnya membawa kepada haram. Melampaui batas dalam perkara yang Allah halalkan. Makan minum halal. Tapi bila dia melampaui batas dalam makan minum, jadi haram. Contoh apa? Buffet Ramadan. Halal dia, tapi jadi haram. Kenapa? Pembaziran. Bayar sampai 100, sampai 80 ringgit. Ya. Letak atas pinggang penuh. Tapi lepas tu, makan sikit, buang. Makan sikit, buang. Pergi ambil lagi. Satu jurusan membazir. Satu jurusan, bukan itu cara je puasa yang diajar oleh Nabi SAW untuk berbuka. Nampak tak? Halal. Ya. Jadi halal ni dia lebih terperinci. Dia boleh pergi kepada jadi haram. Boleh pergi kepada yang syubhat. Tapi yang haram, dia kekal. Haram. Dia tak berubah jadi halal. Boleh faham? Contoh babi, dia halal tak? Tak boleh. Yang kita dibenarkan makan itu bukan halal. Itu adalah keharusan disebabkan darurat. Bila darurat masyaqqah tak terangkat, maka haram dia selama-lamanya. Tu haram tu dia tak akan pindah. Dia akan tukar jadi halal. Tapi halal dia boleh tukar jadi haram. Sama ada dari sisi caranya, zatnya dan pelbagai lagi. Ya. Jadi sebab tu haram ni dia perkara yang perlu dijaga. Ya, kena teliti. Ya, macam mana nak teliti? Melainkan dengan ilmu. Syubhat lagi sulit. Ya, syubhat. Ya. Syubhat ini dia hanya dapat dirasai. Yang pertamanya Allah bagi kita insting tadi. Contoh kita pergi beli barang-barang keperluan dapur. Biasanya kalau kita ambil barang-barang tu, harganya katakan 50 ke atas. Tiba-tiba hari tu kita beli RM20 saja. Kita pun seronok murahnya hari ni balik. Tapi ada rasa ganjaran. Barangkali tu kan orang kedai tadi silap kira ni. Ni pekerja baru pula tadi tu. Macam mana dia boleh kira RM25? Aku biasa beli macam ni di RM70, RM50, RM25 je. Tu. Allah bagi syubhat. Rasa. Ni syubhat ni. Ya, patutnya salah kira ni. Tapi kalau orang yang tak mempedulikan balik, seronok hari ni aku untung murah betul lah RM25.
Tapi kalau imannya kuat, nanti kita akan jelaskan bahagian kedua tentang hati. Dia akan pergi semula ke kedai tu. Walaupun dah 500 meter dah tinggalkan kedai. Tapi jiwa tak sedap lah, tak senang lah. Balik semula. Adik, tolong kira semula adik. Berapa? Kira. Memang. RM60. Tadi adik tu kat serabut ramai pelanggan. Dia ada kira pakai cepat aja. Nampak tak? Tu orang yang ada hatinya. Nanti berkaitan dengan hati ni. Semua berkaitan dengan hati. Apa contoh tadi? Nak bagi contoh? Contoh kalau kita makan, kita pergi ke pasar mana? Beli apa itu? Apa nama tu? Yang tahu. Tu. Yang tahu. Biasanya kalau kita pasar borong, kalau kita rasa tu. Contoh dalam jurusan makanan umpamanya. Kita biasa tengok contohnya, ya ada di antara sebahagian peniaga-peniaga ni, dia jual contohnya yong taufu. Contohnya. Kita nampak sendiri. Ya, yong taufu tu dibeli daripada pasar borong. Contoh, yang menjualnya adalah orang kafir. Kita tahu dah, ini mesti dia biasa buat di rumah, mesti ada yang dia membabi. Kebiasaannya. Tak ada logo halal lagi. Jadi, mana dalam bab ini dia benda tu halal, makanan, betul kan? Tapi bagi orang yang memiliki sifat warak, ini ada syubhat, aku tak pasti ni halal ke, haram ke. Tengoklah tadi orang tu beli kat situ. Dah aku kenal dia berniaga ni. Ya, kenapa dia beli di sini? Ya, dan logo pula halal tu tipu. Ya, jadi itu syubhat, tinggalkan. Ya, dalam bab makanan ni, bila kita nak masuk satu restoran, walaupun kita contoh nampak logo halal, tapi kalau jiwa kita rasa dia tak selesa pada kita, itu adalah syubhat. Tapi kita tak boleh larang orang lain masuk, sebab orang lain tu dia tak kata itu syubhat, dia pada halal. Dan memang pun dah ada logo halal, betul kan? Jadi kita tak disuruh selidik sampai ke dapur. Dalam bab makan minum, ada bab ni kena faham ni. Contoh kita beli produk, kita nampak, made in daripada China, contohnya, atau mana-mana. Tapi ada logo halal, ada sertifikat. Maka umat Islam, based on that, maka itu halal. Ini dalam bab takaluf, jangan menyulitnya. Kecuali orang yang memiliki sifat yang sangat hazardnya tinggi, waraknya tinggi. Dia nak jaga dalam bab makan minum, dia nak pastikan dia tak ada perasaan, ada keganjalan dalam hati dia. Itu, tapi dia tak boleh terapkan yang dia pegang tu pada orang lain. Faham? Tu. Ada setengah orang dia tak nak makan di kedai-kedai. Bawa bekal dia ke pejabat, makan di rumah. Sebab apa? Itu dia warak untuk dia. Tapi yang itu dia tak boleh terapkan pada orang. Kau dia apa tu imam? Ustaz tak jaga makanan, makan kat kedai. Ini salah. Itu dia nama ghulu fid din. Sebab perkara yang Allah halal. Sebab itu Allah Ta'ala ni jaga kita dalam bab makanan. Ya, khususnya di zaman sekarang. Sebab itulah makanan akan jadi berkah. Walaupun asalnya dia barangkali tak ada berkah, ada syubhat. Betul kan? Kalau diukur dengan keadaan sekarang. Tu. Ya. Dengan bismillah berkat makanan. Faham? Tu, bismillah tu kan keberkatan. Jadi seolah-olahnya makanan yang masuk tu jadi bersih dengan bismillah. Sebab keadaan sekarang ni adalah keadaan di mana boleh dikatakan darurat. Sulit kita nak berlepas diri dari makan makanan yang tak ada syubhat. Walaupun dia seorang muslim, betul kan? Tapi kita ada pilihan. Betul ada pilihan, tapi itu kan bergantung kepada hati, nanti kita akan ada kaitan. Contoh, ya kita tahu, orang itu contohnya, kita ada dua pilihan. Orang yang jaga solat dengan orang yang tak jaga solat. Dia tukar kedai, sama-sama Islam, betul kan? Kita tahu dia tak jaga dalam jurusan ini. Jadi kalau dia tak jaga hak Allah, kita akan takut dalam bab makanan pun dia tak jaga. Tak jaga kebersihan. Dia tak peduli mana-mana raw material tu dibeli di mana. Dalam tu, itu adalah judgement daripada kita. Kita tak boleh terapkan, kau jangan pergi kedai tu, dia tak solat. Tak boleh. Sebab dia masak tu halal. Tapi bagi orang yang memiliki sifat, iaitu waraknya, maka dia jaga. Itu dia boleh terapkan untuk dia. Tapi tak boleh paksa untuk orang lain. Faham? Jangan beli ya. Sebab apa? Tu dia tak tutup aurat tu, jangan beli. Halal haram bukan ditentukan oleh penampilan. Tak. Itu dosa dia dengan Allah. Tapi kalau kita orang yang ada kedudukan tertentu, warak dan sebagainya, apatah lagi seorang alim ulama, ustaz, syekh, dia jangan pergi beli tempat-tempat seperti itu. Sebab apa? Jadi presiden untuk orang lain beli. Maknanya endorse. Soalannya, dia tak tutup orang, betul ya? Tu. Kecuali dia pergi dan nasihati orang tersebut. Ya, ini cakupannya sangat terperinci. Dan semuanya nanti akan balik kepada hati. Masya Allah. Ya, tapi bila benda yang Allah dah halalkan, kita jangan pandai-pandai pergi haramkan. Benda yang Allah haramkan, jangan pandai-pandai kita pergi halalkan. Ya, contoh dalam transaksi perniagaan dan sebagainya. Dengan alasan pelbagai dalih. Contoh, menghalalkan interest rate.
Sebab apa ekonomi umat Islam lemah sekarang ni, kita kena adakan interest rate supaya kita dapat untung berganda-ganda. Tu. Haram atau tak haram? Ya, tidak ada boleh escape clause di situ. Ya. Dan syubhat adalah perkara yang perlukan ketelitian, perincian. Ya. Apa contoh syubhat? Macam tadi lah kita bagi contoh jual beli tadi. Ya. Syubhat ni banyak bergantung kepada... Syubhat ni benda yang tak pasti, 50-50. Maksudnya bergantung pada hati punya hati. Macam contohnya, dalam orang yang syubhat. Macam orang yang menternak lembu kambing kan. Dia lepas bebas. Lembu kambing dia masuk ke kampung orang, pergi tanah orang, makan itu makannya. Itu syubhat. Dia kena kurung. Sebelum dia jual, dia kurung. Kemudian buat declaration, minta halal lah penduduk kampung. Lembu aku, kambing aku makan daun pokok kamu. Nampak tak? Itu syubhat. Ya. Contohnya apa lagi yang syubhat? Ya. Contoh macam kita pemburu. Anjing kita terlatih. Ya. Lalu kita tembak binatang. Kemudian anjing kita kejar. Pergi tangkap. Tiba-tiba di sekeliling anjing kita tu ada anjing liar yang tak sekolah. Itu kan syubhat lah. Kita tak tahu sama ada tadi tu anjing kita ke anjing dia. Macam kita suruh memburu anjing tu pergi tangkap binatang. Bukan tembak. Kalau tembak memang kita tembak tu kita sembelih. Betul kan? Tiba-tiba anjing tu tangkap. Kemudian ada anjing liar. Kita tak tahu siapa yang tangkap dia. Siapa yang bunuh binatang tadi. Jadi itu adalah syubhat. Sebab dah bercampur, bersekutu. Dan banyak lagi perkara-perkara lain. Ya, baik, selesai bahagian yang pertama, iaitu halal dan haram. Ya, maka hendaklah kita berusaha untuk mencari yang halal dan menjauhi yang haram dalam pelbagai jurusan. Kita bagi contoh banyak tadi dalam bab transaksi, perniagaan, makan minum dan seumpamanya. Ya. Begitu juga dengan perkara-perkara yang syubhat yang kita tak pasti, hendaklah kita memperhalusinya, merujuk kepada orang yang ahlinya jika kita tidak pasti. Tapi jangan menyulitkan ke? Tapi agama dia tidak menyusahkan dan menyulitkan. Tapi jangan terlalu memudah-mudah. Tapi juga jangan mempermudah-mudahkan dalam perkara agama. Baik, nanti bahagian kedua kita akan lihat, iaitu sumber kepada tiga perkara ini yang akan dapat menentukannya. Dan natijahnya adalah daripada, iaitu hati yang berada dalam tubuh seorang insan ataupun manusia. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjaga kita daripada terjatuh dalam perkara yang haram dan syubhat. Dan Allah berikan kita iaitu cukup berpada dan berpuas hati dengan apa-apa saja yang Allah halalkan untuk kita menggunakannya, terlibat dengannya ataupun bersyarikat dengannya. Wallahu a'lam. Dan semua kebaikan itu kembali kepada Allah. Kita bersyukur di atas nikmat Allah yang tak terhitung banyaknya. Dan kita memohon kepada Allah keampunan di atas kesilapan, kesalahan kita. Khususnya dalam bab hadis ini, barangkali pernah dalam kehidupan kita terlibat dengan perkara-perkara yang haram ataupun pernah terlibat dalam perkara-perkara yang syubhat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan Allah memberikan kita istiqamah di dalam perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berbuat dengannya. Semoga Allah menghimpunkan kita kesemuanya nanti dalam syurga Firdaus bersama dengan pengarang kitab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang telah memberikan kita banyak sekali faedah menerusi hadis-hadis yang dimuatkan dalam kitab ini. Bersama dengan Nabi SAW di dalam syurga Firdaus. Ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.